This sounds cool. Sexy Stevie. Television. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Azwat, bertemu kembali dalam video kedua siri belajar asal gitar. Jadi untuk hari ini kita akan sambung daripada apa yang kita belajar video sebelum ni. Sebelum ni kita belajar main satu note je kan. Dan sebenarnya bila kita main satu note ni, dia sama macam kita main gitar bass. Sebab asas pada permainan bass, kita petik note satu tu apa yang kita panggil root note. Root note, akar, note akar. Ada pokok, ada akar, ada ujung, ada pangkal. Jadi dalam konsep gitar tu, untuk semua chord memang akan ada, kita akan petik root note. Jadi bila kita sebelum ni kita dah belajar tentang mengenal note kat gitar, terutamanya tali 6 dan 5. Jadi untuk bahagian sekarang, untuk bahagian yang seterusnya iaitu power chord, memang kita bergantung pada latihan yang asal lah. Kita dah kenalkan, macam saya cakap, kita kenalkan tali apa, fret 1, 3, 5, 7, 9, 12 untuk mudahkan kita lah, untuk kita main lagu dengan menggunakan power chord. Jadi ialah bila kita dah kenali tali, terutama tali 6 dan 5 ni, mudahlah. Kita ikut cara yang saya beritahu itu, kita tengok pada titik ni. Sebab bila kita ingat, macam kita ingat, okey, ni tali 6 kan, kita ingat F, kita ingat G, kita ingat A, ni apa, B, C sharp, E. Kadang-kadang kalau kita terlupa pun, kita boleh pergi pada yang terdekat. Contoh kalau macam bawah, okey, kalau sini kita start pada B lah, sebab selalu daripada fret nombor 2, B, C, D, E. Kadang-kadang kita lupa ni apa. Jadi kita kira yang terdekat. Bila kita tengok di sini E, dan E tak ada sharp, F sharp, G sharp, A. Dia selalunya bila tali open string tu akan sama dengan dekat fret nombor 12. Macam saya cakap itu, satu oktav. Okey, apa itu power chord? Okey, power chord ialah chord yang kita main dengan menggunakan yang menggunakan 2 jari ataupun mungkin 3 jari. Dan posisi power chord ni dia memang kekal begitu, tak akan berubah, di mana kita hanya bergerak mengikut tali 6 dan 5 saja. Kita akan gunakan tali ni, ikut jari yang kita akan pakai tali telunjuk jari telunjuk ni akan pegang root note daripada tali 6 dan tali 5. Di situ kita akan dapat note tu lah. Dan note power chord ni dia tiada major, tiada minor. Bila kita kata G, C, D, dia hanya G, C, D. Kalau nak kata G, C, D power chord, adalah saya jumpa yang dia kata ia adalah major chord. Itu tak betul. Tidak boleh cakap dia major chord. Major chord lain, minor chord lain. Dan bila power chord ni, dia bunyi dia macam dia tebal sikit. Dia orang kata kadang fat sound. Jadi kita akan selalu dengar dalam muzik yang macam keras sikit lah, muzik punk rock lah, paling popular punk rock 70-an dulu dan 90-an pun ada, 70-an 90-an, dan zaman-zaman grunge dulu kan, zaman-zaman alternatif. Jadi untuk yang baru main gitar, dia main power chord ni jadi permulaan yang mudah untuk kita nak biasakan dengan main gitar. Jadi pada tahap ni lah, bila kita nanti main gitar, masa ni kita cuba selesakan dengan cara nak pegang gitar, cara pegang neck ni, ada macam ni. Jadi kita nak kata mana cara terbaik pun tidak berapa tepat lah. Dia bergantung pada diri masing-masing. Macam ni sekarang saya main masa duduk. Bila saya berdiri, kadang saya suka macam ni, ada mikrofon kan. Kadang saya suka macam ni sebab saya kadang suka pandang note ni. Ada orang dia tak nak pandang kan. Itu masing-masing lah kan. Tapi yang penting permainan gitar tu, gaya tu kemudian lah. Tak semua orang nak bergaya kan. Kalau kata band-band yang apa tu, konsep shoegaze tu, tak bergaya langsung, pandang. Jadi okey. Jadi untuk
untuk power chord ni, okay? Saya nak tunjuk cara dia punya apa tu position, kedudukan dia. Dia saya ambil lah sini. Kita ingat tak lagi tu? Ni note apa? G. Okey, daripada G ni untuk tali yang untuk jari yang jari yang kita pakai, saya tunjuklah jari biasalah, jari tunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jadi jari tunjuk memang kena pergi kepada note yang kita nak, root note tu. Dan kemudiannya ini kita ajar yang biasa dulu kita ajar yang biasa dulu. Tali jari manis ni kita pergi ke tali kelima, kita jarakkan satu fret, jarak selang satu, tali 55, selang satu fret tapi 55, root note dekat tali 56 saya ulang root note dekat tali 56, ini untuk tali 6. Jadi untuk yang dia punya jari yang lagi satu, selang satu fret, selang satu, tali yang bawah. Sama juga bila kita pergi ke ni C, turun, selang satu fret, bawah, tali nombor 4. Jadi kita dapat G, 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 C, C, C. Okey, bila power chord ni kadang-kadang kita akan nampak ada orang main 3 jari. Okey, bagi soal 2 jari atau 3 jari ni, bagi saya lah pilihan peribadi lah, sebab bunyinya pandangan orang yang nak 3, dia kata akan lebih macam lebih dan lebih tebal kan 3. Cuma kalau dari segi teori lah kan, kalau segi teori sebenarnya bila dia dah root note kat sini, yang jari yang ketiga tu dia dah habis 1 oktav. Jadi sebenarnya you main note yang sama. Ingat tak hari tu kita kata saya cakap se-oktav? Okey, saya terangkan sikit lah maksud oktav. Bila kita kira yang semua note lah, termasuk sharp dan flat, termasuk accidental tu, dia 12. Note yang biasa apa? 7 kan? A, B, C, D, E, F, G, 7. Tetapi bila contoh kat gitar, bila sampai tali ke-12, tali 12 dia cukup 1 oktav. Tapi dia cukup 1 oktav sebab sebenarnya dia dah penuhi 8 note yang asal, the whole notes, the whole step ataupun full note, note yang tanpa accidental, iaitu kita hitung F, G, A, B. Ni sebenarnya kalau kirakan kita kira C lah, kalau kita whole note di sini dia kalau ikut kerja titiknya dia C sharp. Jadi kalau ikut yang betulnya A, B, C, D, E, F, G, A, 8 note baru 1 oktav. Kita tengok balik istilah matematik, ada ada square, ada pentagon 5, hexagon 6, heptagon 7, oktagon 8. Itu yang okto tu 8, jadi oktav. Itu yang asal-usul perkataan tu. Jadi supaya tak keliru bila saya habis 12 note 1 oktav, sebenarnya dia merujuk pada yang orang kata the major note tu. Jadi dah cukup cycle tu, pusingan chromatic scale tu 8 sebenarnya. Itu jadi faham orang kata apa oktav, itu asal-usul dia 1 oktav. Jadi tadi balik pada yang tadi, bila orang kata dia nak main 3 tu, 3 jari biarlah dia. Tali yang jari yang ketiga tu dia turun lagi tali yang ke bawah lagi. Dia betul-betul bawah, exactly bawah jari untuk tali yang the second one lah. Yang jari yang untuk jari untuk tali nombor 5. Okey, kat sini kadang-kadang kita nampak cara kan, memanglah kita kata jari dia root note, lepas tu jari manis tu dekat dia ada one lah, untuk yang lagi satu dekat tali nombor 5, ataupun kalau kita pakai tali 5 tu tali 4, dan yang lagi satu tambah kat sini. Ada orang kadang jari dia besar, kadang-kadang ataupun tak tahu cara dia masing-masing. Kadang kita biasa nampak dia tekan satu pun dia tu pakai kelingking, tak apalah asalkan ada bunyi dia. Kadang-kadang ialah masing-masing kan, saya pun tak tahu macam mana dia boleh lah kot. Tapi untuk saya ikut saya masing-masing 2 jari. Lagu Green Day. Jadi saya galakkan bila kita main power chord ni, kita berlatih lama sikit.
Berlatih lah dalam lebih lah seminggu, lebih daripada seminggu 2 lah. Berlatih lah dalam sebulan pun boleh sebelum kita belajar power chord sebab masa ni kita nak berlatih apa yang kita kata kita punya rhythm lah, the asas, the fundamental main gitar ni, main muzik ni, kita rhythm tu kena solid lah. Gitar ni kita jangan terus nak main solo, rhythm tu jaga dulu. Jadi cara yang mudah, jadi supaya mudah lah, kita cuma kena ingat 2 jari je, kita kena ingat dan semua root note je, dan kita boleh main mana-mana je, semuanya adalah satu note. Banyak lagu yang main power chord. Kalau masa macam tadi lagu EJ kan, lagu EJ tu muncul sebelum saya tahu main gitar ni. Lagu tu masa selepas 6pm dah ada keluar, dan macam banyak Butterfingers pun ada lah. Flowers are dawn, you sing along, kan senang je, dah main satu lagu dah. EJ ke tadi, Green Day. I heard you crying loud all the way across town. Kan seronok kan. Wizard, you are 18-year-old girl who live in a small city in Japan. Senang je, seronok tak dapat main lagu yang kita suka. Yelah, mungkinlah macam lebih pada macam letak alternatif, tapi sebenarnya walaupun popular macam 70-an lah, Ramones kan laju lah kan. Banyak orang kata kaitkan power chord dengan punk, sebab tu ada orang panggil punk chord, tapi yang betul ialah power chord lah. Power chord yang biasa lah orang main, orang sebut power chord. Metal pun ada power chord, rock pun ada bahagian-bahagian dia. Jadi paling jalan yang paling senang untuk biasakan gitar sebelum kita ada full chord, nanti sakit jari lah apa semua. Macam sekarang ni pun you akan, kalau tak biasa you dah mula sakit jari lah kan. Main je masa ni lah, kadang-kadang dah boleh buat band. Cari seorang main satu tali bass, cari seorang main drum, dah boleh main band lah. Jadi dia membuka pintu lah untuk orang yang main gitar kan. Ada apa kan? Tak nak? Take advantage while you hang me up to dry, but I can see you every night. Banyak ya? Nampak tak? Seronok tak kalau kita dah boleh main sikit? Carilah lagu sekarang. Dulu kita ada buku, sekarang boleh cari kat internet. Chord-chord dia banyak senang lah. Chord major, band-band punk, kemudian bila punk alternative rock, kemudian bila dah 2000 tu emo. Jadi satu permulaan yang baik. Ambil peluang untuk berlatih yang betul-betul saya cakap tadi, rhythm okay, bila contoh macam kita ambil yang slow sikit. Okay, cari lagu yang you betul-betul tahu. Bila sebelum kita berlatih technical, metronom, timing, you jaga timing buat masa ni. Sebab you dah mula main gitar jaga timing, dengar lagu tu betul-betul. Bila dia tukar chord, dengar betul-betul, dengar. You mesti tahu, you mesti pastikan boleh beza bunyi dah lain. Sebab G, D lain. Bila dia tukar chord tu, timing dia, tempo dia. Kalau yang boleh macam boleh menyanyi, tak boleh menyanyi, cubalah. Kita nak ingat melodi dia kan. Ni kita baru ikut naluri dulu, kita ke insting dulu. Sebab kalau ikut insting pun sampai satu tahap insting pun tak betul juga. Kena matematik jugalah, kena ikut metronom, beat tu, nanti time signature, tempo dia. Kemudian kena faham sebelum kita berlatih tu, kita faham apa kita cuba capai dulu. Jadi mulakan masa power chord ni, kita mulakan untuk dapat feel dulu. Banyak band ataupun muzik dia berjaya main power chord je. Ramones, nak kasih contoh pun laju kan. Kadang-kadang kita tadi pun saya pun tak berapa, pun dah 90-an kan. Carilah lagu yang relevan pada kita. Banyak lagu power chord. Itulah untuk kali ni lah.
Hari tu agak panjang sikit cakap supaya nak faham kan. Jadi selepas kita dah belajar main satu note tu, kita upgrade main apa power chord. Okay, sebelum kita pergi ke full chord lah. Jadi itu kita tunggu lagi video lagi satu, sebab saya rasa perlulah benda yang macam secara asalnya agak mudah difahamkan dulu main power chord. Jadi macam sama ni 2 jari 3 jari tu tak perlu nak ambil kira sangat lah. Orang nak main 2 jari, main 3 jari. Sebab saya pun kadang mungkin ada lagu yang saya nak tu macam dia main 3 jari, main je. Walaupun sebenarnya dah cukup kata macam theoretically macam tak boleh, sebab dia kata oktav. Okey lah, ni sedikit pengenalan kenapa dia penuh satu oktav. Kata lah ni major scale ya, 1, 2, 3 do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jadi ini dah satu oktav. Jadi itulah theoretically dia. Kalau nampak teori macam tak perlu, sebab you dah pegang pun, you dah pegang note yang sama. Daripada major scale tu dah nampak yang, sebab tu jarang yang kata nak main 3, main 2 pun boleh. Tapi ni bukan penting sangat lah, ini pilihan. Kalau nampak orang main 3 pun janganlah you nak kacau dia, kenapa kau main 3, tak perlu main 3, dah cukup satu oktav, tak payah. Sebab ada orang macam tu, jadi tak perlulah, we don't need that. This is music, play it for fun. Okay, alright, semoga saya harap dapat membantu untuk kali ni. Pendek je, tak macam yang sebelum ni. Berlatih lama sikit lah, berlatih dalam sebulan pun boleh. Berlatih dulu, cari lagu-lagu banyak, lagu-lagu 4/4 chord, tantara yang saya tunjuk tadi lah. Selalunya macam yang tu lah. Tapi ada juga lagu yang macam slow, macam saya pernah main lagu ni lah, lagu The Riverdale ya. Do you know it is always not to see the good deal inside of me? Is it to wanna believe what you do to me? Lembut je, tak semestinya power chord tu kena lagu yang keras. Macam band tempatan dengan couple kan, lagu dia tak ada keras sangat kan. Have you ever found a girl that you really want, but don't have the guts to tell her? Well, you see I found one that I really want, but don't have the guts to tell her. I saw her raining in my heart, I wish I could stop, but I don't have the guts to tell her. How can I go approach her? Can you tell me now? Really, really wants to get her. What must I do to get her? Can you please tell me? What would you do if I tell her? Could it be? Have you ever found a girl that you really want, but don't have the guts to tell her? How can I go approach her? Can you tell me now? Really, really want to get her. I saw her raining in my heart, I wish I could have stopped, but I don't have the guts to tell her. How can I go approach her? Can you tell me now? Really, really wants to get her. What must I do to get her? Can you please tell me? What would you do if I tell her? Could it be? Na 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 senang je kan? Alright, selamat mencuba, selamat berlatih dan semoga berjaya. Jumpa lagi. Terima kasih.